Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi, Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku. Wa ridhaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kau karuniakan kepada kami, ya Allah, kasih kepada kamu dan mengenali diri kamu, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi pertamanya, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana setiap pagi Allah Ta'ala pilih kita untuk bersama-sama mendengar hashtag Santapan Rohani, yang saya tak jemu-jemu mengucapkan syukran jazilan khairal jazak kepada tuan-tuan yang terus istiqamah dalam nak meraih rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita menambahkan ilmu, kefahaman, bukan sahaja untuk minda kita, bukan sahaja untuk hati kita, tetapi kadang-kadang makanan itu untuk sir, untuk rahsia, untuk batiniah kita, yang tak dapat tidak dalam kehidupan yang sementara ini, tuan-tuan. Kita bukan sahaja memerlukan makanan yang zahir, tetapi jangan lupa kita memerlukan juga makanan yang batin. Baik, jadi apa khabar anda pada pagi ini? Hamba yang bernama Al-Faqir Irwan Zahuri, Alhamdulillah masih lagi sihat, selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga apa khabar batin anda pada pagi ini? Saya suka sangat tuan-tuan menulis di ruangan komen, Alhamdulillah Ustaz, batin saya sihat, selagi mana diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di manakah level yang kalian berada pada hari ini. Dan bagi tuan-tuan yang tak tahu jawapan, maka tulis, Alhamdulillah Ustaz, saya seorang yang salik. Saya seorang yang salik. Lakukan ia sebagai satu doa, lakukan ia sebagai satu cita-cita, dan lakukan ia sebagai satu harapan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita ulang setiap pagi, ya Allah, aku orang yang salik, aku orang yang salik, aku orang yang salik. Mudah-mudahan kita dipilih benar-benar menjadi orang yang salik dalam perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi insyaAllah pada pagi ini, tuan-tuan, kita akan menyambung bicara kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani. Dalam kitab daripada muka surat yang kedua, nasihat yang kedua. Yang tak dapat tidak bila sebut nasihat ni, tuan-tuan, sabda Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Agama tu nasihat. Agama tu nasihat. Bermakna kehidupan kita ni kalau tak nak dengar nasihat, bermakna hidup kita ni tak ada agama. Hidup kita ni tak beragama. Dan nasihat daripada ayah ibu pun kita tak nak dengar. Nasihat daripada sahabat-sahabat pun kita buat tak indah. Nasihat daripada guru sendiri kita buat tak peduli. Maka hidup kita tak ada agama. Tak ada agama. Sebab nilai agama itu ad-dinu nasihat. Agama tu nasihat. Jadi kalau tuan-tuan rasa nasihat ini bermanfaat, jangan lupa terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Setiap kali masuk live, mulakan dengan dakwah. Dan sebagaimana Allah Ta'ala pilih aku boleh mendengar hashtag Santapan Rohani, boleh mendengar perbicaraan kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bintani. Ya Allah, aku nak juga orang yang aku sayang, orang yang aku kasih, mendengar juga nasihat yang begitu hebat. Jelas ke jelas? Baik. Jadi adakah anda telah bersedia pada pagi ini untuk kita mendengar nasihat yang kedua berkenaan tajuk bersanding dengan ulama dan mengikut nasihat hukama? Kalau anda telah bersedia, seperti biasa, tolong type dah di ruangan komen. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya tengok dah. Sementara tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang,
cuba belanja love sikit. Saya nak tengok love berterbangan untuk memastikan tuan-tuan bukan sayang kepada saya, tetapi tuan-tuan kasih kepada ulama, kasih kepada hukama, dan sayangnya tuan-tuan kepada ilmu. Dan sayangnya kalian kepada ilmu. Hidup ni tuan-tuan ilmu je. Kita tak usah gedebel lah, tak usah sombong. Dan tuan-tuan sendiri dah melalui fasa-fasa kehidupan. Tuan-tuan pernah melalui zaman kanak-kanak, tuan-tuan pernah melalui zaman remaja, tuan-tuan pernah melalui zaman muda-mudi, tuan-tuan pernah melalui zaman perkahwinan, dan tuan-tuan sendiri mengiyakan, tak perlu saya tanya. Hidup kita ni akan rosak dan akan binasa bila tak ada ilmu. Dan pergilah mana-mana pun. Pergilah mana-mana. Kalau tak ada ilmu, orang takkan pandang kita. Tapi kalau kita ada ilmu, kita berpijak di mana-mana pun tuan-tuan, bukan sahaja Allah Ta'ala akan mengangkat kita, bukan sahaja Allah Ta'ala akan memberi kepada kita jalan keluar, bahkan orang pun hormat kita. Tu hidup bila mana ada ilmu. Tak perlu kita sombong. Dan kejahilan itu benda yang membinasakan dan merosakkan. Dan usah kata akhirat tuan-tuan, nak dunia pun kena ada ilmu. Betul ke betul? Cuba jawab di ruangan komen. Nak dunia pun kena ada ilmu. Dan kita, contoh, pelajar-pelajar saya punya madrasah, macam mana kehidupan mereka ni tuan-tuan? Dahlah sekolah tak habis, lepas tu masuk pondok, kalau tak meneruskan kehidupan dengan ilmu, dan mereka nak berhenti, lepas tu nak kerja apa? Dan dengan ilmu tak ada dan sebagainya, bolehlah jadi kuli orang, dan jadi kuli orang dan sebagainya, dan kehidupan masih lagi tak berubah. Sedangkan kalau mereka bersungguh belajar ilmu dan sebagainya, dan sesungguhnya banyak jalan keluar. Banyak jalan keluar. Sebab tu kadang-kadang saya suka pelajar melihat apa yang saya buat, macam mana keadaan yang kita bangunkan, macam mana suasana yang kita hidupkan. Mereka boleh melihat dengan kacamata. Jangan mereka sangka orang agama ni tak boleh berjaya bila mana ada ilmu. Jelas? Baik. Jadi pada hari ini kita akan menyambung berkenaan tajuk nasihat yang kedua, bersanding dengan ulama dan mengikuti nasihat hukama. Tulis di ruangan komen. Nabi SAW bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati kama yuhyil arda al-mayyitata bima'il matari." Artinya apa? Hendaklah kalian bergaul dengan ulama. Ni kalam Nabi tuan-tuan, ni hadis Nabi. Hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, hendaklah kalian bergaul dengan ulama. Tak payah kita sambung sampai belakang lah tuan-tuan. Kalau betul-betul kita ambil istifadah, ambil faedah daripada nasihat Nabi ini, yang mula-mula saja kita tanya dah buat ke belum? Nabi suruh alaikum, hendaklah kalian bergaul dengan ulama. Sekurang-kurang dalam hidup kita ni ada ulama yang menjadi kawan kita ke, best friend kita ke, yang kita boleh tanya dia, yang bila-bila masa kita boleh mesej dia, dan dengan beradab, dengan cara yang betul dan sebagainya, dan mendengarkan ucapan hukama. Kata Nabi lagi, dalam hidup kita ni mesti kadang-kadang dengar ucapan para hukama. Ulama dan hukama dua yang berbeza. Tulis di ruangan komen, ulama dan hukama dua benda yang berbeza. Ulama ni orang yang alim, dia alim. Hukama ni dia ni banyak mengeluarkan kalam-kalam hikmah, kalam-kalam yang indah, kadang-kadang kalam-kalam yang menyentuh jiwa, kalam-kalam yang menyentuh perasaan. Tu dipanggil hukama, ahli hikmah. Jadi berbeza. Kadang-kadang ada orang alim, dia tak hukama. Jelas? Kadang-kadang ada orang alim, dia alim, tapi kalam dia biasa je. Macam pengalaman hamba dulu waktu belajar di Fatoni. Ada orang alim, bicaranya hebah, kalamnya indah, penuh dengan kata-kata hikmah. Dan ada orang alim tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar dia mengajar, dia ceramah, biasa je. Biasa je. Dengar dia ceramah, tapi kalau dia mengajar kitab, kalau duduk sembang dengan dia, Allah, 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 banyak kalam-kalam hikmah, kalam-kalam hikmah yang hebat yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Ini bermakna supaya
tuan-tuan jelas dulu. Hukama iaitu orang yang mengeluarkan kalam-kalam hikmah. Ulama orang yang alim. Dah. Maknanya Nabi bersabda, hidup kita ni kena ada sekurang-kurangnya. Dua orang ni kena ada. Nabi bersabda lagi, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan semula hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana dia menghijaukan tanah gersang dengan air hujan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata, kenapa pentingnya hukama pada kehidupannya kita? Kenapa? Tuan-tuan, yang ni antara poin yang best, yang kalau tuan-tuan masih lagi belum detect, atau tuan-tuan masih lagi tak tahu kriteria ataupun faktor yang mengesan bahawa hati kita mati. Maknanya, dengan hati yang mati itu, asbab tuan-tuan berkawan dengan ahli hikmah, maka hati itu boleh hidup. Tulis di ruangan komen. Kenapa hidup kita ni kena ahli hikmah? Kenapa kena ada? Ulama' pun kena ada. Ahli hikmah pun kena ada. Sebab ulama' ni mengajarkan kepada kita ilmu. Ilmu ni untuk akal. Ahli hikmah ni dia ajar kita ilmu untuk hati. Sebab sabda Nabi, dengan kalam hikmah itu, dia dapat menghidupkan hati yang mati. Allahumma salli ala Muhammad. Persoalan sekarang, tulis di ruangan komen. Berapa ramai yang sedar ataupun tidak, hati dia hidup ke mati? Itu je question dia. Sebab manusia ni tuan-tuan, kalau dia tak tahu punca, dia takkan tahu solusi. Betul ke betul? Cuba tulis di ruang komen. Manusia ni kalau tak tahu punca, kalau tak tahu masalah, dia takkan cari jalan. Datang satu masalah, baru dia cari jalan. Tengah-tengah jalan, kenapa kereta ni rasa tak selesa bawa? Rupa-rupanya tayar belakang kurang angin. Masalah kan? Masalah datang. Okey, bila dia tahu masalah, apa masalah berlaku? Tayar belakang keluar, angin tak ada. Kempis dah. Tapi masih lagi boleh jalan. Maka dia cari jalan, dia cari solusi. Apa yang dia buat tuan-tuan? Dia pergi kedai tayar. Dia pergi kedai tayar. Sekarang ni, isu yang berlaku pula pada kehidupan kita, tuan-tuan sedar ke hati kita ni hidup ke mati? Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, jasad hidup tidak memberi faham kepada hatinya hidup. Belum tentu. Jasad hidup bukan memberi pengertian bahawa hati itu hidup. Belum tentu. Jasad yang hidup masih belum lagi memberi kefahaman bahawa hati itu betul-betul hidup. Berapa ramai tuan-tuan orang yang hidup tapi hatinya mati? Berapa ramai? Berapa ramai orang-orang yang mati tapi hatinya hidup? Sebab tu kalam Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Habib Umar kata apa? Ziarah orang mati yang walaupun dia mati, kadang-kadang menghidupkan hati kamu. Ziarah orang yang hidup, ziarah orang yang hidup, walaupun hatinya hidup, kadang-kadang mematikan hati kamu. Allah, Allah, Allah. Ulang balik. Kalam Habib Umar, dia kata kamu ziarah orang hidup, ziarah orang mati, walaupun dia mati, hatinya mati, tapi dia boleh menghidupkan hati kamu dengan hikmah. Ziarah orang hidup, kadang-kadang tuan-tuan mematikan hati kita. Bosan lah. Asa pergi ziarah rumah dia, tanya bab dunia. Kita jadi bosan. Tak ada soalan lain. Harta dah bertambah ke? Bisnes macam mana? Anak duk lagu tu je tak bertambah. Jadi itulah kehidupan kita sebagai manusia. Ziarah orang hidup, hati mati. Tak ada soalan lain. Cerita bab bini, cerita bab perempuan, cerita bab harta, cerita bab mak, cerita bab bisnes. Hati sakit hati. Kita ingat nak ziarah dia, nak tenang, nak bersembang-sembang, sekurang-kurangnya dapatlah nasihat iman, takwa dan sebagainya. Tak, cerita bab dunia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. Jadi maknanya, proses yang tuan-tuan perlu lalui ialah tuan-tuan kena kenal pasti dahulu hati itu hidup ke mati. Itu je proses dia. Sebab tuan-tuan takkan cari jalan untuk cari ahli hikmah kalau tuan-tuan tak tahu hati itu hidup ke mati. Betul ke betul? Tuan-tuan takkan cari jalan cari orang alim,
Cari ahli hikmah nak dengar nasihat. Kalau tuan-tuan tak tahu hati itu hidup ke mati. Sebagaimana tuan-tuan tak boleh detect, oh minyak hitam ni kering ni. Cuba kalau tahu minyak hitam kering, confirm terus pergi workshop. Bang, tukar minyak hitam dulu. Dia nak pergi ke Penang saat lagi ni. Kalau dia tak check, jalan je. Allah, sampai tengah jalan kering. Jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sama juga macam program nak baiki Fatihah. Sempurnakan Fatihahmu. Sempurnakan solatmu dengan Fatihah SSF yang kita buat pada hari Sabtu ni tuan-tuan. Bila kita tak tahu di manakah kesalahan, kita takkan cari guru, takkan bersungguh nak belajar, takkan bersungguh nak mendaftar, takkan bersungguh nak attend program. Sebab apa? Selama ni Fatihah aku ada salah ke? Sebab dia tak tahu. Kenapa dia tak tahu? Sebab dia bukan ahli. Dia bukan ahli. Bila dia bukan ahli, syok sendiri. Bermakna, situasi yang pertama, masalah yang perlu diselesaikan ialah dia kena kenal pasti dahulu dalam Fatihah aku ni ada salah ke tidak. Oh, dah tahu salah, cari jalan, belajar, talaqi, bermusafahah dengan guru, membaca di hadapan guru. Yang mudah-mudahan itu semua ikhtiariyah, usaha kita untuk menjadikan hidup kita lebih baik. Qala al-musannifu, hikmah adalah ilmu yang bermanfaat. Sedangkan hukama adalah orang-orang ahli hikmah. Dalam hadis ini yang dimasukkan hukama ialah ahli hikmah, yang mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala, mengenali Allah Subhanahu wa taala, selalu tepat ucapan dan perbuatannya. Sedangkan ulama adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Ini perbezaan antara ulama dan hukama. Dan jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Nabi bersabda lagi, hendaknya kamu semua bercampur dengan para pemimpin. Bertanyalah kalian kepada ulama dan bergaullah kalian dengan hukama. Daripada riwayat yang lain, jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubara. Bergaullah dengan ulama, bersahabatlah dengan hukama, dan bercampurlah dengan kubara. Jadi di sini tuan-tuan jelas apa yang disarankan, disuruh oleh Nabi sendiri Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ayat ni tak ada Allahumma salli ala Muhammad, tak ada memerlukan kiasan ataupun huraian yang di sebalik tabir. Bahkan straightforward Nabi kata hidup kamu ni kena ada berkawan dengan ulama, bersahabat dengan hukama, yang sekurang-kurang dua golongan ni menghidupkan akal dan menghidupkan hati. Jelas ke jelas? Baik. Nabi bersabda lagi. Hamba baca yang terjemahan sahaja sebab Arabnya agak panjang. Sayati zamanun, akan datang suatu zaman pada umatku. Tuan-tuan, dengar dah? Kita masuk pula kepada satu bab. Perkara ni perkara yang sedang berlaku sekarang. Jadi ingat, setiap kali kita mempelajari ilmu-ilmu tasawuf, jangan sesekali ada pada minda kita nak menilai ataupun melihat orang lain. Bahkan sekarang kita renung diri kita. Dan sementara tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang, syukran jazilan khairan jazak hamba ucapkan. Itu semua dakwah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nabi bersabda, akan datang suatu zaman kepada umatku. Ni sekarang ni tuan-tuan. Mereka lari daripada para ulama dan fuqaha. Allah. Saya ni kalau baca hadis ke, baca kalam ke, baca kitab ke, saya suka ubah ayat. Bukan ubah ayat memberi faham ayat tu salah, tetapi saya ubah ayat untuk lebih kena pada diri. Itu cara saya baca kitab. Dan sebab tuan-tuan, Allah Ta'ala tak akan pilih kita untuk mendengar satu ilmu, melainkan Allah Ta'ala sendiri nak beri kepada kita kefahaman dan manfaat. Maka saya suka baca begini. Akan datang satu zaman pada umatku. Nabi bersabda 1400 tahun dahulu. Aku
Aku. Tulis tuan-tuan Aku lari daripada para ulama dan para fuqaha. Allahu Akbar. Kita sendiri kadang-kadang nasihat ulama tak nak dengar. Kalau scroll Facebook tu, kalau benda yang hiburan sanggup tunggu. Kalau benda yang nasihat guru-guru, para kiai, para habaib, para salafuna as-soleh, orang-orang yang soleh bagi nasihat, scroll cepat. Ni siapa dia? Aku. Kita lah, bukan orang lain. Betul kan? Nabi kata akan datang pada satu zaman pada umat aku. Aku ni siapa? Tuan-tuan lah, saya lah. Lari daripada ulama dan hukama. Dah? Betul ke betul? Tengoklah waktu kita scroll Facebook. Dah? Bila ulama berbicara, adakah kita nak tunggu atau kita lari? Baik. Maka Allah akan menurunkan 3 macam bencana kepada aku. Akulah tu. Jaga tuan-tuan kita yang lari daripada ulama dan hukama, 3 bencana yang sedang menunggu kita. Yang pertama, ya Allah, dicabut semula keberkatan daripada usahanya. Allah Ta'ala cabut berkat. Ni berkat ni payah nak cari tuan-tuan. Berkat ni payah nak cari. Dan berkat ni kena ikhtiar, kena usaha, kena bersungguh-sungguh. Dan sebab tu, macam contoh, alhamdulillah hamba ada staff, dan yang Allah Ta'ala anugerahkan, kita ada pelajar yang Allah Ta'ala pinjamkan tuan-tuan. Benda yang saya jaga, dan bila saya dari dulu lagi, antara benda yang saya jaga kalau ada staff, benda yang saya nak buat beri makan. Sebab apa? Beri makan ni berkat. Beri makan ni berkat. Dan sebab tu kadang-kadang kenapa kita bukan tak boleh bagi allowance makan. Saya ada staff alhamdulillah hampir 12 orang dan 10, 11 termasuk luar dan dalam. Dan antara benda yang saya tak tinggalkan tuan-tuan sebab saya tahu benda tu berkat. Sebab nasihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya ketika ditanya, ya Ibrahim, kenapa kau ni cepat sangat jadi wali ni? Dah lah Nabi wali lagi tu. Nabi kata, aku tak tinggalkan 3 perkara. Antaranya apa? Nabi Ibrahim ni suka beri makan. Suka beri makan. Dan benda ni berkat. Dan sebab tu walaupun office kami tuan-tuan, kalau boleh, sebab waktu kerja di pagi sampai petang sekejap je. Dan kalau boleh kami tak nak staff kami keluar. Seminggu sekali tu tak apalah. Tapi antara benda yang saya nak beri dalam bentuk value, makan. Berjamaah, berkat. Dan ingat, kita ni, akulah yang lari daripada ulama'. Apakah kesan yang Allah Ta'ala akan berikan? Apa yang kita buat semua hilang berkat. Allah. Ingat. Ini pesanan Nabi. Dan 1. Jadi, larilah, lari. Kalau kita lari daripada ulama', lari daripada hukama', tak nak dengar nasihat mereka, memang duit banyak. Alah Ustaz, saya tak dengar nasihat Tok Guru pun berjaya, bisnes berjaya. Buat juta-juta apa. Dan memanglah. Berkat ke tidak? Nak tahu berkat ke tidak? Pertama, tengok sejauh mana duit tu ke mana. Ke mana duit tu? Ke mana duit tu? Dan Ustaz ambil liu, berkat. Berkat. Habiskan untuk manfaat. Masuk keluar. Tak peduli. Berkat. Baik. Alah Ustaz, saya dalam hidup saya ni tak ada ulama. Saya buat semua jadi. Oh. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi adakah dia berkat? Hasan al-Hadi daripada Qatar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sekarang ni jam berapa di Qatar? Dah? Tak silap saya boleh jadi dalam pukul 3 petang kot. Ke tengah hari. Di Qatar. Jelas? Yang kedua, lari daripada ulama'. Apa akibat dia? Nabi bersabda lagi, dikuasakan penguasa zalim atas mereka. Tuan-tuan tengoklah realiti yang berlaku sekarang. Bila kita lari daripada ulama', kita sisihkan hukama' dalam hidupnya kita, Allah Ta'ala akan hantar kita raja yang zalim, menteri yang zalim, penguasa yang zalim. Ini realiti yang berlaku. Allahumma salli ala Muhammad. 4:30 pagi di sana, dekat subuh lah. Dia hampir waktu subuh di Qatar. Maknanya tuan-tuan, kita tengok sekarang. Sekarang ni apa dia? Ya Allah, perebutan kuasa dan sebagainya. Tak sudah-sudah. Dia orang ni apa dia orang nak ni? Kita tak tahu apa hati mereka tuan-tuan. Tapi ingat, apa yang kita dapat pada hari ini ialah akibat apa yang kita buat lalu. Simple sahaja. Apa yang kita buat pada hari ini, apa yang kita dapat pada hari ini
Allah Ta'ala beri kepada kita raja yang zalim. Tak usah fikir siapa-siapa. Contoh, menteri yang zalim. Punca daripada kita lari daripada ulama dan hukama. 2. Yang ketiga, sabda Nabi lagi, mereka meninggal dunia tanpa membawa iman. Allah, na'uzubillah, ya Allah, takutnya. Kita akan meninggalkan dunia, tuan-tuan, tanpa bawa sikit iman pun kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad, tanpa ada iman. Jadi inilah 3 kesan akibat daripada hidup kita lari daripada ulama, lari daripada hukama. Jadi mudah-mudahan dengan hashtag Santapan Rohani yang kita belajar pada pagi ni, tuan-tuan, kita semakin jelas. Hidup kita ni memerlukan mereka ini. Sebab mereka ni tiang agama. Tiang agama? Ya. Kan solat. Kalau solat tak ada ulama yang ajar, nak solat macam mana? Mereka lah penguat kepada tiang. Puasa. Kalau ulama tak ajar, macam mana kita nak berpuasa dengan betul? Kita sangka ibadat kita betul, tapi pada hakikatnya Allahu a'lam. Maka pentingnya ulama, dan dalam kehidupan yang berterusan, pentingnya hukama. Jadi hukama ialah ahli-ahli hikmah yang sering menegur hati kita dalam perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita bincangkan pada pagi ni, tuan-tuan, kita semakin jelas dan kita cuba cari jalan. Cari jalan keluar. Bagaimana untuk memastikan kehidupan kita ini ada sekurang-kurangnya dalam telefon kita ni nama ulama, ada ahli hikmah yang sekurang-kurangnya kita boleh jumpa dia 3 bulan sekali ke untuk mendengar kalam-kalam hikmah yang baik supaya menjadikan hati kita hidup dan terus hidup, walaupun ketika hidup selepas daripada kematian, hati itu pasti hidup. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan Allah Ta'ala beri faham dan berzahirkan kepada kita pengamalan pada kehidupan. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam.